Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita teruskan dengan bab 13 iaitu 13.2 kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Rujuk buku A, kita akan belajar praktis di SKP 13.2A muka surat 82 dan praktis di SKP 13.2B muka surat 83. Tengok muka surat 82, praktis di SKP 13.2A, muka surat 82. Tengok soalan 1. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan permutation. Tentukan ruang sampel S. Okey, ruang sampel ini adalah semua huruf yang berada di dalam perkataan. Semua huruf yang berada di dalam perkataan permutation tu. Okey, jadi tuliskan huruf apa yang ada. So dia ada P, E, R, M, U, T, A, T, I, O, N. Okey. Okey, peristiwa A dan peristiwa B seperti berikut. Peristiwa A tu adalah satu konsonan dipilih. Okey, jadi ini adalah peristiwa A. Jadi tulis A, apa dia peristiwa dia? Konsonan. Yang ada dalam perkataan ni, tapi dia mesti konsonan. Huruf apa? Huruf P. Tulis P. E bukan konsonan ya. E vokal. Apa lagi? R, M, U pun bukan. Okey, T, A bukan. T lagi sekali dengan N. Okey. Okey, itu dia peristiwa A. Peristiwa B, tuliskan. Apa dia peristiwa B ni? Satu vokal dipilih. Awak senaraikan apa vokal dia. Tuliskan dekat dalam peristiwa B tu. Dia ada E, U, A, I, O. Okey, tuliskan di sini. Soalan nombor 2, sebiji dadu adil dan sekeping shilling adil dilambung secara serentak. Tentukan ruang sampel S. Okey, dadu dengan shilling tu. Dadu sekarang untuk dadu. Okey, untuk dadu kita ada 1 sampai 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk shilling S, kita ada head atau tail kan, kepala ataupun ekor. Okey, tapi ini katakan bila awak lambungkan shilling dengan dadu tu serentak. Okey, contoh katakan dia akan muncul dadu 2, shilling tu head mungkin. Okey, jadi macam mana kita nak senaraikan ruang sampel dia? Okey, kita pilih dulu dadu. Dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 mungkin dapat head, mungkin tail. 2 mungkin head, mungkin tail. 3 head, tail. 4 head dan tail. 5 pun sama, head, tail. 6 pun sama, head dan tail. Okey, ruang sampel dia senaraikan. Tengok ni. Tengok ni. 1 H. Okey, kemudian mungkin juga 1 tail. So 1 tail. Senaraikan macam tu. Okey, kemudian okey, dia punya ni macam ni tau. Kurungan dalam tu macam ni, 1 head. Macam tu, okey. 1 tail. Kemudian apa lagi? 2 head, 2 tail. Lagi 3 head, 3 tail. 4 head, 4 tail. 5 head, 5 tail. 6 head, 6 tail. Okey. So itu dia punya ruang sampel. Dalam ni bracket macam ni.
luar bracket yang macam cacing ni. So itu adalah ruang sampel. Okey. Peristiwa A dan peristiwa B seperti berikut. A apa dia? Satu nombor perdana dan satu kepala dipilih. Nombor perdana, tengok balik pada D ni. Nombor perdana apa? 2, 3, 5. Satu nombor perdana dan satu kepala dipilih. Okey, jadi 2, 3, 5 ni tulis kat sini A. 2, 3, 5 ni jadi dia tulis kat situ 2. 2 apa? Kepala kan? 2H. Lagi 3H. Kemudian 5H. Kepala H kan? Nombor perdana 2, 3, 5. Okey, B. Satu nombor genap dan satu ekor dipilih. B. Nombor genap 2, 4, 6. 2, satu ekor tail. Lagi apa? 4 tail, 6 tail. Itu yang dimaksudkan dengan peristiwa B tu. Okey, soalan 3. Dia tulis kat situ P, set P 245, set Q, B, C, U. Satu unsur dikeluarkan secara rawak dari set P dan set Q. Contoh ada satu kotak ni, ada nombor 245. Satu kotak lagi ada B, C dan U. Mula-mula awak pilih daripada kotak P. Okey, daripada kotak P, katakan dapat 4. Kemudian daripada kotak Q awak pilih, katakan dapat U. Itu maksudnya satu unsur dikeluarkan secara rawak. Jadi kena tentukan apa ruang sampel dia. Okey, ruang sampel dia sama macam soalan nombor 2. Tulis 2, 4, 5. So, B, C, U. B, C, U. B, C, U. Okey, jadi ruang sampel dia 2B. Lagi 2C. Yang dimaksudkan dengan ruang sampel ini adalah kemungkinan. Macam bila dikeluarkan unsur tu secara rawak, satu unsur secara rawak, ini kemungkinan dia 2C, 2U. Okey, lagi 4B, 4C, 4U. 5B, 5C, 5U. Okey, jadi ini adalah ruang sampel dia. Okey, soalan B. Peristiwa A dan peristiwa B seperti berikut. A, satu nombor genap dan satu vokal dipilih. Nombor genap apa? 2, 4. Vokal apa yang ada? Vokal U. Jadi peristiwa A ni 2U dan juga 4U. Itu yang dimaksudkan. Okey, B. Satu nombor perdana dan satu konsonan dipilih. Satu nombor perdana. Nombor perdana 2 dan 5. Dan konsonan. Okey, 2, 5. Konsonan ada B dan C. Okey, B dan C. B, C. Jadi 2B, 2C. 5B, 5C. Jadi itu adalah peristiwa B. Seterusnya muka surat 83, soalan nombor 1. Praktis di SKP 13.2B. Dalam sebuah hospital, jantina bagi 2 orang bayi yang dilahirkan dicatat. Bina model kebarangkalian bagi jantina bayi itu dengan menganggap kebarangkalian kelahiran bayi perempuan dan bayi lelaki adalah sama. Okey, dia ada LL. Maksudnya LL lelaki-lelaki. Mungkin yang lahir tu lelaki-lelaki. Mungkin juga lelaki perempuan.
Mungkin juga perempuan lelaki dan mungkin juga perempuan. Okey. Jadi kebarangkalian dia adalah, kalau awak tengok, dia ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini adalah 1/4. Okey, ini pun sama 1/4. Kemudian 1/4, 1/4. Okey, jadi kena dia suruh okey, sekarang kena tulis P. P ni probability ya. Probability. Kebarangkalian. Jadi kebarangkalian mendapatkan bayi lelaki-lelaki adalah 1/4. Tulis macam tu. P lelaki perempuan pun sama 1/4. Lagi P PL sama juga 1/4. P PP pun sama 1/4. Okey, soalan nombor 2. Rajah tu menunjukkan cakra pemutar dengan 5 sektor. 5 sektor yang kongruen sama dan dilabel JKLMN. Okey, katakan kesudahan dia, kesudahan bagi J, kebarangkalian dia. Macam mana tentukan kebarangkalian? Awak tengok ada berapa sektor ni? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang ini adalah 1/5. K pun sama. 1/5, 1/5, 1/5 sebab dia ada 5 sektor. Ni pun 1/5. Jadi S, ruang sampel dia J, K, L, M, N. Jadi P, probability bagi J adalah 1/5. Probability bagi K pun sama 1/5. Bagi L pun sama 1/5. M pun sama 1/5. N pun sama 1/5. Okey. Okey, jadi setakat ini saja untuk hari ini. Jangan lupa buat latihan seperti mana yang cikgu dah terangkan muka surat 82 dan 83. Sekiranya ada apa-apa masalah, boleh kontak cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.